Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, kita dah masuk kepada bab 3 ya, iaitu penaklukan logik. Okey, di sini dalam bab 3 ni lebih kepada logik akal, logik matematik lah. Okey, pengiraannya tak banyak tapi kita perlu tahu lebih kepada pengetahuan kita dalam matematik. So, subtopik iaitu ada dua subtopik, pernyataan dan bukan pernyataan, tetapi dia punya subtopik ni adalah meluas banyak. Okey, kita teruskan. Okey, kita lihat kita pergi subtopik yang pertama iaitu pernyataan. Okey, pernyataan. Apakah maksud pernyataan dan bagaimanakah anda menentukan nilai kebenaran bagi suatu pernyataan? Okey, kita nak menerangkan maksud pernyataan dan tentukan nilai kebenarannya. Okey, pernyataannya ada dua iaitu pernyataan dan bukan pernyataan. Okey, pernyataan ni nilai kebenaran dia sama ada benar ataupun palsu. Okey, ingat pernyataan apabila ayat itu pernyataan bila kita tahu dia benar ataupun palsu. Bukan pernyataan pula kita tak tahu dia benar ataupun palsu. Okey, dia tak tahu. Biasanya bukan pernyataan ni seperti X tambah 10 sama dengan Y contoh. Okey, kita tak tahu ungkapan ni dia benar ataupun palsu. So ini ialah bukan pernyataan. Dan ayat lain yang lebih jelas ia mengatakan bukan pernyataan ialah ayat yang berbentuk arahan, ayat bentuk soalan, pertanyaan ataupun dialog. Okey, boleh faham kat situ yang bukan pernyataan. Kalau pernyataan kita tahu dia benar ataupun palsu. Okey, so maksud dia kat sini pernyataan ialah suatu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya sama ada benar ataupun palsu. Okey, sama ada benar ataupun palsu tetapi bukan kedua-duanya. Okey, lihat pada dialog cikgu pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Cikgu bertanyakan pada mereka, berapakah bucu bagi sebuah kubot? Pelajar perempuan menjawab, sebuah kubot mempunyai 8 bucu dan pelajar lelaki menjawab, sebuah kubot mempunyai 12 bucu. Okey, kubot mempunyai 8 bucu. Jadi yang pelajar perempuan ni pernyataan cuma dia adalah pernyataan benar. Okey. Okey, pelajar lelaki ini bukan dia bukan dalam kategori bukan pernyataan, dia tetap pernyataan. Okey, dia tetap dalam kategori pernyataan tetapi dia ialah pernyataan palsu sebab kubot hanya ada 8 bucu saja bukan 12 bucu. Okey, dan seterusnya nak bagi tahu bukan semua pernyataan matematik benar. Okey, bukan semua pernyataan matematik benar. Nilai kebenaran bagi semua pernyataan matematik boleh ditentukan. Okey, bukan semua pernyataan matematik itu benar, ada yang palsu. So macam mana kita nak tahu dia benar atau palsu? Kita boleh buktikan berdasarkan kepada pernyataan maklumat yang diberi. Okey, kita teruskan pada okey, contoh 1. Tentukan sama ada ayat-ayat di bawah ialah pernyataan atau bukan pernyataan. Berikan justifikasi anda. Justifikasi anda ni macam sebab lah, alasan lah. Okey. A. Tolong hantar buku kerja. Ini adalah ayat arahan. So, ia ialah bukan pernyataan. Kenapa? Sebab tidak boleh ditentukan benar ataupun palsu. Tidak boleh ada dalam buku teks awak ditentukan benar ataupun palsu. Okey. B. Menara Kuala Lumpur ialah menara paling tinggi di Malaysia. Okey, B. Pernyataan. Okey, kenapa dia pernyataan? Sebab dia adalah pernyataan benar. Betul lah kan? Justifikasi dia lah tu. Okey. C. Bagaimanakah anda datang ke sekolah? Ayat pertanyaan. Okey, jadi bukan pernyataan. Okey, jawapan dia bukan pernyataan seperti yang A tadi. Kenapa tidak boleh ditentukan benar ataupun palsu? Dia punya justifikasi dia. Okey, D pula. X tambah 3 sama dengan 5 juga bukan pernyataan. Okey, juga bukan pernyataan kerana kita tak tahu dia benar atau palsu dan tidak boleh ditentukan ia benar ataupun palsu. Okey, negatif 6 lebih kecil daripada negatif 8. Pernyataan dan dia adalah justifikasinya adalah pernyataan palsu. Okey, sebab negatif 6 sebab dia negatif kan. Jadi dia lebih besar daripada 8 baru jadi benar. Okey.
Itu contoh boleh rujuk buku teks ya, muka surat 56. Okey, seterusnya kita pergi pada praktis kendiri 3.1a. Pelajar please tolong salin soalan dan jawab. Okey. Kita lihat, tentukan sama ada di bawah pernyataan bukan pernyataan seperti contoh tadi dan berikan justifikasi anda. A, marilah kita pergi bermain di padang. Itu ayat dialog, bukan pernyataan kerana ayat tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Boleh juga macam itulah, ataupun kerana ayat tidak dapat ditentukan benar ataupun palsu. Boleh. Okey, B. Okey, tadi dah selesai. B, Malaysia terletak di benua Asia. Pernyataan dan ayat itu adalah benar. C, adakah 3 tambah 2 sama dengan 8? Soalan bukan pernyataan kerana tidak dapat tentukan nilai kebenaran. D, X tambah 3 lebih besar X tolak 8. Pernyataan kerana ia benar. Ganti X dengan nilai tertentu sentiasa benar. Gantikanlah. Kita nak tahu dia benar ataupun palsu, kita perlu buat test, uji pernyataan tu benar ataupun palsu. So kalau kat sini 2, kita jadikan X tu 2. Contoh cikgu ambil X tu 2 tambah 3, kita masukkan ke dalam ungkapan dia tu 2 tolak 8 kan. Asal dia X tambah 3 lebih besar X tolak 8. Jadi cikgu ambil X tu sebagai 2, cikgu gantilah X tu 2. Okey, so cikgu kira 2 tambah 3, 5. Lebih besar 2 tolak 8 negatif 6. Betul lah. Okey, ini ialah pernyataan dan pernyataannya adalah benar. Apabila kita nak tahu macam mana kita nak tahu benar, kita kena buktikan dia lah. Kita ambil lah mana-mana nombor. Kalau tak cukup dengan satu nombor, boleh juga buat sebagai negatif 2 ke, tak kisahlah. Okey, D pula, E pula. 3X tambah 5 sama dengan negatif 7. Bukan pernyataan. Kenapa? Kerana ayat tidak dapat menentukan nilai kebenarannya. Okey, kerana ayat tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya, ganti nilai X akan mendapat nilai yang benar dan palsu. Okey, kalau kita nak tahu benar atau palsu, kita kena gantilah. Tapi kita tak boleh tak tahu macam mana nak cari X tu kan. Okey, so dia ialah bukan pernyataan. Boleh Alright, kita teruskan. Praktis kendiri 3.1a nombor 2. Okey, yang ini dia sudah awak bina satu pernyataan yang benar. Okey, bina satu pernyataan yang benar. Okey, yang ini dia mungkin ada lebih daripada satu jawapan lah. Okey, contoh kat sini kalau A 23 tambah 9 40 lebih besar. So tak kisah awak nak buat macam mana, asalkan menjadi benar. Benar. So maksudnya kat sini boleh juga 40 tambah 23 lebih besar 9. Boleh juga macam tu. Okey, yang dia bagi dekat A ni jawapan dia benar. Boleh juga 40 tambah 23 lebih besar 9. Ini pun benar. Maksudnya kat sini dia lebih daripada satu jawapan. Kalau awak tak ikut yang ini pun tak apa, tak ada masalah. Okey, yang ini A. A memang lebih daripada satu jawapan lah. Yang B ni pula, okey, nak jadikan dia benar, tentulah ambil 3. 3 ni ialah ikut pada jawapan dia lah. Subset bagi 3, 6, 9. Dia memang subset. Kalau awak buat, okey, 3, 6, 9, subset 3, ini palsu. Okey, ini palsu. Yang benarnya yang ini. Yang ni yang benar. Yang ini adalah palsu. So, ada satu jawapan sahaja. Okey, yang C pula, kita nak jadikan dia benar. So, kita buat 1/4 darab 10/3 sama dengan 5/6. Okey, awak boleh cuba dengan cara yang lain. Pastikan jawapan dia adalah benar. Sebab dia nak benar. Okey, awak boleh cuba cara lain, pusing 1/4 darab 5/6, dapat tak 10/3? Kalau dapat, boleh diterima. Okey, kalau tak dapat, ini adalah pernyataan palsu. So, maksudnya ada satu jawapan sahaja. Okey, awak main pusing-pusing, tukar-tukar. Kalau tukar-tukar antara yang dia bagi ni. Yang dia bagi ni 1, 2, 3, 4, 5. Awak pusing-pusing, dapat tak yang
hasil dia tu. Kalau dapat benar lah. Sebab dia nak penyataan benar. Dia bukan nak penyataan palsu. Kalau tak dapat jadi palsu. Awak tak boleh ambil jawapan tu. Okey. Yang D ni pula. Yang D ni. Okey. So susun X kuasa 2 tambah 3 lebih kecil. Okey. X tambah 2. Bracket kuasa 2. Okey. Macam mana nak tahu dia benar? Nak jadikan dia benar. Awak kena gantikanlah X tu. Biasanya 2 ke X sama dengan 3 ni masuk dalam ni. Okey, 2 kuasa 2 tambah 3 lebih kecil dan sama. 2, ni kalau cikgu ganti X2 tambah 3 kuasa 2. Lihat, 2 kuasa 2, 4. 4 tambah 3, 7 lebih kecil. 2 kuasa 3, 5. 5 kuasa 2, 25. Betul lah. Okey, betul. Benar lah. Ungkapan ni adalah benar. Kalau awak buat, awak terbalikkan dia. Okey, kita tengok. Kuasa 2 tambah 3 Okey, cikgu ganti X sama dengan 2 Okey, 2 tambah 3 kuasa 2. 2 kuasa 2 tambah 3. So, 5 kuasa 2. Ni 4. 2 kuasa 2, 4 tambah 3 dapat 7. 5 kuasa 2, 25. Okey, lebih kecil dan sama 7. Adakah ini benar? Ini adalah palsu. Jadi, cara ni tak boleh ambil. Awak kena ambil yang X kuasa 2 tambah 3 tu duduk depan. Dia lebih kecil. Okey. So, kalau kita terbalikkan dia, maka tak logik dah. 25 kurang daripada 7. Okey. Dia adalah palsu. Sebab soalan dia nak benar. So, kena jadikan dia benar lah. Okey. Yang E ni pula, kita kena pusing-pusing. Okey, yang dia bagi ni punca kuasa 27 tambah 9 sama dengan 12. Punca kuasa 27, punca kuasa 3, 27 punca kuasa 3 ialah 3 tambah 9 dapat 12. Benarlah. Kalau awak tukar dia, pusingkan dia, punca kuasa 3 27 tambah 12 sama dengan 9. Punca kuasa 27 punca kuasa 3 dapat 3 tambah 12. Adakah dapat 9? Tak, dapat 15. Jadi yang kalau awak buat cara macam ni salah. Yang ni yang betul, kena tambah 9 sama dengan 12. Kena faham kat situ. Untuk jadikan dia penyataan benar. Kalau kita macam kita bina ayat lah kan, dia bagi ayat yang satu perkataan, kita pun bina ayat menjadi ayat yang logik, ayat yang betul. Okey, sama juga dalam bab ini. Okey, nombor 3. Okey, nombor 3. Right. Okay, tentukan sama ada pernyataan di bawah benar ataupun palsu. A. Semua segi 4 mempunyai sudut tepat. Palsu sebab tak semestinya semua segi 4 mempunyai sudut tepat. Okey, ada sebilangan. Sebilangan lah. Dia adalah palsu. Sebilangan segi 4 mempunyai sudut tepat. Sudut tepat ni macam mana? Yang 90 darjah tu lah. Bucu-bucu dia 90 darjah. So kadang-kadang kita jumpa ni segi 4. Macam tu. Ni segi 4, ni segi 4 juga. Tapi dia punya bucu-bucu dia tak tepat. Okey. Jadi sebilangan lah segi 4. Jadi ayat yang dia kata semua tu, dia jadi palsu. Okey, B. Sebilangan rhombus mempunyai 4 sisi yang sama. Rhombus macam mana rupa dia? Macam layang-layang. Lebih kurang macam ni lah. Okey. Jadi palsu. Kenapa palsu? Sebab dia kata sebilangan. Sedangkan sepatutnya semua. Rhombus memang mempunyai 4 sisi yang sama. Okey, rhombus memang mempunyai 4 sisi yang sama. Tapi di sini ayat dia sebilangan. Jadi dia ialah palsu. Kerana semua rhombus mempunyai 4 sisi yang sama. Okey, C. Semua segitiga mempunyai sisi yang sama panjang. Palsu juga. Sebab kerana sebilangan segitiga mempunyai sudut tepat. Segitiga macam-macam jenis. Macam ni. Okey, macam ni segitiga. Macam ni panjang sikit, pendek sikit. Okey. Dia tak semestinya sama panjang je. Dia ada sisi-sisi yang tak sama panjang. Jadi dia ialah sebilangan. Maka ayat yang di atas dia bagi adalah palsu. D. Sebilangan poligon mempunyai 5 sisi. Betul. Benarlah. Sebab
poligon ni bukan hanya 5 sisi, 6 sisi, 7 sisi, 8 sisi, kan pentagon, heksagon, heptagon, oktagon, nonagon dan dekagon. Dia banyak sisi, bukan tak semestinya 5 sisi. Okey, jadi dia adalah benar sebilangan poligon mempunyai 5 sisi. Okey, last sekali E, semua bulatan boleh dibahagi kepada 8 sektor yang sama saiz. Semua bulatan boleh dibahagikan kepada 8 sektor sama saiz. Betul. Okey, satu bulatan kalau kita nak bahagikan dia kepada 8 sektor, kita akan dapat dalam bentuk sama saiz lah. Sama saiz. Benarlah kerana semua bulatan boleh dibahagi kepada 8 sektor yang sama saiz. Okey. Dan kalau dia kata semua bulatan boleh dibahagi kepada 7 sektor yang sama saiz pun benar. Okey, ataupun semua bulatan boleh dibahagi kepada 5 sektor yang sama saiz pun benar. Sebab bulatan ni kita bagi dia, kita akan dapat dalam bentuk yang sama saiz. Okey, alright. Okey, tadi penyataan bukan penyataan benar atau palsu. Okey, terima kasih.